bila tolak hidung, dia akan keluar dekat sini juga. Sebab tu ada orang tak boleh masuk mulut, ikut hidung. Dia akan keluar masuk sini juga. Urat merah ini, inilah urat yang wajib putus kalau kita sembelih ayam, kita sembelih kambing, kita sembelih lembu, kita sembelih kerbau. Urat merah ini dengan kita dekat. Tetapi Allah memberikan satu kiasan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dengan kamu lebih dekat lagi daripada kamu dengan urat merah kamu. Dalam keadaan bila mari Ramadan, Allah nak ajak kita dalam PKP ini supaya kita balik kepada dia dalam keadaan dia sangat hampir kepada kita. Dulu kita jauh, tuan-tuan. Dulu kita jauh. Bila mari Ramadan, Allah uji kita Ramadan pula dalam waktu PKP. Dalam keadaan kita rasa tak selesa. Pergerakan kita terhad. Kita nak makan terhad. Tak ada bazar Ramadan. Tak ada apa yang kita nak. Selama ni dalam keadaan kita boleh melakukan apa saja yang kita lakukan. Tiba-tiba seolah-olah Allah kurung kita. Ada yang sebut, Ramadan kali ini dalam keadaan bukan saja Allahu Akbar, kata-kata yang cukup berbahaya. Ada yang menyebut, dia kata Ramadan kali ini bukan saja syaitan yang dipenjarakan, bahkan kita juga dipenjarakan dalam PKP. Allahu Akbar. Ini kata-kata orang yang tidak ada agama, tuan-tuan. Orang yang tidak memahami hakikat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita rahmat yang cukup besar. Dan sebab itu bila mari 186, kita pergi kepada seterusnya 187. Ayat itu balik kepada Ramadan lagi. Dalam keadaan uhillal lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ila akhir ayat. Bila mari 187, dia balik kepada cerita Ramadan lagi. Iaitu dibolehkan bagi kamu pada waktu malam kamu bersama dengan isteri kamu, kamu boleh bersama dengan isteri kamu. Dalam keadaan apa? Isteri kamu itu pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi isteri kamu pada malam daripada Ramadan, dalam keadaan boleh bersama dengan isteri. Apa yang nak disebutkan di sini ialah ayat 183 cerita Ramadan, 184 cerita Ramadan, 185 cerita Ramadan, 186 dia lompat pergi kepada apa dia? Allah suruh kita balik kat dia. Dia suruh kita berdoa kat dia. Dia suruh kita rojok dekat dia. Dalam keadaan rojoknya dalam bulan Ramadan, dalam mulanya PKP itu sebelum daripada Ramadan, hari itu dah dimulakan dengan beberapa training short course yang Allah berikan. Dan bila mari 187 dia lompat Ramadan balik dalam Al-Quran surah yang sama Al-Baqarah. Ini yang saya sebutkan bahawa Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang paling indah dalam hidup kita. Dalam keadaan Allah berikan kepada kita. Kalau dulu saya sebut bahawa kita rasa kita ni, yang laki-laki khususnya sebagai ayah kepada anak, sebagai suami kepada isteri, dia merasakan dulu tanggungjawab dia tak berat. Bila kali ini kena dengan PKP rasa berat. Berat tak berat ini kepada siapa? Kepada ayah. Dan sebab itu bila mana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, selamatkanlah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada azab Allah yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan juga batu batan. Dalam keadaan Allah sediakan untuk orang siapa? Untuk orang-orang yang jahat masuk dalam neraka Allah. Tetapi bila Allah sentuh, wahai orang-orang yang beriman, sama juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman. Sama juga perintah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, orang yang beriman. Sebagaimana juga Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, orang yang beriman. Semua ayat-ayat ini Allah menyentuh, Allah kasih, Allah cinta, Allah menegur, Allah mengulang-ulang orang-orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu ada kualitinya. Lalu bila dia ada kualiti, Allah suka orang yang ada kualiti. Sebab itu bila saya sebut tadi pembukaan kita punya perkongsian pada pagi ini dengan menyebut surah At-Taubah ayat 111. Bila Allah menyebut, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah yang membeli dari kalangan orang yang beriman itu, iaitu diri mereka dan juga harta mereka. Tengok
Bi anna lahumul jannah. Dan kami gantikan dengan syurga. Tuan-tuan, urus niaga ini, transaction ini bukan di antara makhluk dan makhluk. Tetapi urus niaga ini di antara Allah dan makhluk. Allah berminat untuk membeli amalan, amal ibadah orang-orang yang beriman. Allah nak beli diri mereka, Allah nak beri harta mereka kerana ada kualiti. Dalam keadaan Allah nak beli harta dan juga diri orang yang beriman itu ada kualiti. Antaranya orang yang berjuang. Yuqatiluna fi sabilillah. Dia berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun wa yuqtalun. Dia menyerang dan diserang. Dia dapat pahala. Dia membunuh dan dibunuh. Dia dapat pahala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala rasa teringin dengan diri orang yang beriman. Sahabat yang saya kasih sekalian, berapa banyak solat kita dalam sehari Allah nak beli solat kita? Saya tanya. Kalau kita tengok David Beckham, tuan-tuan, saya tengok cerita David Beckham ni, tengok biografi dia. David Beckham ni kehebatan dia pada tendangan dia, laju dan tepat. Sehingga satu hari dia pergi berjalan dengan isteri dia, Becca. Isteri nama Rebecca kan? Beck. Bila pergi jalan-jalan, isteri nampak cincin harga dalam 22 juta US dollar. Isteri dia nak cincin, dia beli dia swipe je. Sebab dia punya kad tu unlimited. Dia tak tahu dalam akaun dia ada berapa duit. Kayanya David Beckham. Kenapa David Beckham tu mahal, tuan-tuan? Sebab dia ada kualiti dia. Kualiti dia. Sebab tu David Beckham ni, tuan-tuan, bila saya tengok, tuan-tuan, dia punya latihan dia. Latihan dia menyepak bola. Sehari training dia menyepak bola. Nak bagi laju dan tepat. Sepakkan dia, latihan dia 1000 kali sepakkan. 1000. Cuba kita tanya diri kita. Cuba tanya diri kita berapa ribu rakaat solat kita yang memungkinkan Allah teringin nak beli solat kita. Berapa cantiknya puasa kita sehingga Allah teringin nak beli kita punya puasa kita. Berapa juta zikir kita sehingga Allah rasa orang ni patut layak masuk syurga. Berapa banyak pengorbanan kita dalam perjuangan agama Allah menegakkan Islam sehingga Allah rasa orang ni layak masuk syurga dia, masuk syurga tanpa hisab. Berapa banyak orang-orang ini yang masuk dalam Ramadan yang aku nak ampunkan, yang aku rasa berkualitinya ibadahnya dalam bulan Ramadan yang aku nak berikan syurga aku. Tanya balik diri kita, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sesungguh-sungguhnya Allah yang membeli. Lalu dalam keadaan itu Allah berikan kepada kita, khususnya laki-laki. Allah berikan satu tanggungjawab yang mungkin dahulu kita lupa nak bawa anak isteri masuk syurga, tanggungjawab kita. Sebagai ayah, sebagai suami, dalam keadaan nak bawa anak cucu cicit kita masuk syurga, tanggungjawab kita. Lalu Allah longgokkan mas'uliyah dan amanah itu dalam tempoh PKP ini. Barulah kita nampak, rupanya selama ni kita menumpang imam dalam solat. Rupanya selama ni kita menumpang orang lain dalam tadarus. Kita menumpang orang lain, harapkan dia dapat mendidik anak kita. Ustaz, ustazah, guru-guru sekolah. Tetapi bila kita muhasabah dalam tempoh PKP ini, kita renung diri kita, rupanya kita ni sebagai mas'ul, sebagai PIC, orang yang menjaga amanah daripada Allah, melihat solat kita satu. Solat isteri kita 2, solat anak-anak kita. Itu baru hutang solat. Apatah lagi dalam ibadah yang lain, tengok Qurannya. Kita kena susun. Dalam keadaan kita lihat perkara yang lain, dengan ilmu-ilmunya kita kena susun. Rupanya kita kena jadi imam.